Mereka menyatakan pemikiran liberal ni antaranya menyatakan Al-Quran merupakan hasil budaya. Al-Quran merupakan hasil budaya. Budaya masyarakat Arab. Ya, hasil budaya. Mana bukan wahyu sangatlah. Bukan wahyu sangat. Macam kita lah buat sesuatu tu kerana budaya kita. Ya, kerana budaya kita. Ya, bila tetamu datang, kita jamu dengan pinggan mangkuk baru, cawan baru. Adakah agama kita suruh? Contoh kan? Dan itu budaya masyarakat. Dia jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ada yang terkesan ke banjir? Dalam ni ada ke? Keluarga? Ya, itulah. Apa dah? Oh ya, sikit tak kena. Bawah sikit kan? Tinggi sikit. Baik, kita sambung bicara kita berkenaan dengan sebahagian daripada pemikiran liberal, iaitu pemikiran yang bebas, pemikiran yang bebas yang bertentangan dengan hukum syarak. Ya. Kalau kita bebas, kita menerima keluasan pandangan dan sebagainya, tetapi masih lagi di dalam kerangka syariah, maka itu tidaklah sesuatu yang bertentangan dengan agama kita. Jadi dia punya asasnya, benchmark dia, kita kena lihat sama ada sesuatu pemikiran, sesuatu idea itu bertentangan dengan syariah ataupun tidak. Kita dah masuk sampai mana dah? 1 dah, 2 dah. Dua dah masuk 14 tak apalah, tengoklah Baik, kita ambil sikit muka surat 6 tu. Muka surat 6 keperluan menyebut pemikiran yang salah. Saya nak baca sikit apa kata Imam Tirmizi. Para ulama terdahulu terpaksa menyebut sifat tidak elok yang ada pada seseorang periwayat hadis. Ya, seorang periwayat hadis disebutlah dia ni hafalan dia kuat ke tak kuat, ingatan dia okey ke tak okey, dia ni fasik ataupun tidak, sebutlah hal-hal keadaan dia itu. Jadi adakah menyebut hal keadaan orang ni, kalau sebut yang elok kita tak ada masalah lah. Tapi ulama-ulama hadis sebut perkara-perkara yang tidak elok terhadap seseorang. Ya, seseorang yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebut perkara-perkara yang tidak elok. Tujuan sebut sifat-sifat yang tidak elok yang ada pada periwayat hadis tu adalah sebagai nasihat kepada umat Islam agar bersikap berhati-hati. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, ya, dalam Sunan Imam Tirmizi ni, wa qad wajadna ghaira wahidin minal a'immati minat tabi'in, dan kami dapati, Imam Tirmizi dapati lebih daripada seorang daripada para imam
ya, para ulama, para imam, para ulama minat tabi'in, daripada kalangan tabi'in, daripada generasi tabi'in, ya. Qad takallamu fir rijal, mereka ni para ulama di kalangan tabi'in telah berkata sesuatu, bercakap sesuatu tentang para perawi, yakni para periwayat hadis, ya. Cakap, ya, orang ni elok kata elok dan sebagainya. Ni kalangan tabi'in. Dan tabi'in ini adalah antara kurun yang terbaik. Khairul qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, atau kama qala, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian yang ikut akan mereka, kemudian yang ikut akan mereka. Jadi tabi'in ini adalah generasi yang berjumpa dengan para sahabat Nabi, ya, jumpa dengan sahabat Nabi, ini tabi'in. Jadi mereka ni adalah orang yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul qarni, sebaik-baik kurun, ya, kerana banyaknya orang baik, banyaknya orang soleh ketika itu. Jadi di kalangan para imam, para ulama tabi'in ini contohnya siapa? Minhum Al-Hasanul Basri wa Tawus. Antara para imam ni di kalangan tabi'in ialah Imam Al-Hasanul Basri, Hasan Basri, dan Tawus. Dia sebutkan dua contoh, di kalangan para ulama. Jadi Imam Hasan al-Basri dan Tawus takallama fi Ma'bad al-Juhani. Kedua-dua mereka ini bercakap sesuatu tentang seorang periwayat yang diberi nama Ma'bad al-Juhani. Ya, cakap sesuatu tentang Ma'bad al-Juhani. Adalah masalah pada Ma'bad tu, dia adalah hadis-hadis yang diriwayatkan tu. Jadi Hasan Basri cakap, ya, Imam Tawus cakap. Panjang lagi lah, ya. Kemudian saya potong sikit. Wa innama hamalahum ala dhalika, dan sesungguhnya yang mendorong mereka, para imam di kalangan tabi'in, untuk berkata-kata berkenaan periwayat hadis, indana, pada pendapat kami, an-nasihatu lil muslimin, sebagai nasihat kepada umat Islam. Jadi kalau orang ni jaga-jaga apa yang dia riwayatkan daripada hadis, hati-hati. Orang ni jaga-jaga, ya. Jadi yang bagi panduan ni adalah kalangan para ulama di kalangan tabi'in, Hasanul Basri, Tawus dan sebagainya. Kerana ikutan kita selepas daripada Quran, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tengok para sahabat dan kita tengok para tabi'in. Dan begitu juga ulama-ulama, mereka akan rujuk kepada Quran, mereka akan rujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan rujuk kepada para sahabat, apa sahabat buat, apa sahabat kata, dan mereka akan rujuk kepada tabi'in, apa yang tabi'in sebut dan sebagainya, ya. Jadi ini, ya, cakap benda yang kurang baik tentang periwayat ni sebagai nasihatul lil muslimin, nasihat kepada orang Islam, ya. Maka kita pun boleh ambil panduan, ya, kalau nak bagi nasihat kepada, ya, sebut tentang perkara yang tak elok, maknanya datang orang meminang, ya, tengok ni bagaimana anak jiran sebelah rumah kita ni, kita sebutlah sikit. Kalau baik sebut baik, kalau tak baik tu panjanglah sikit. Nak kata tak baik tu dah kan, tapi panjang, melengur termenung panjang, nak cari nak sebut baik tu tak jumpa, nak sebut baik tu tak jumpa, kan. Jadi melengur panjang, jadi orang faham lah kurang sikit ni, kan, kurang. Jadi sebagai nasihat, sebagai nasihat. Mana kalau kita tak boleh cakap terus terang dia ni kaki pembohong dan sebagainya, maknanya kita cakap cara berlapik lah, cara berlapik. Mana tarik muka sikit ke, kan. Tapi kita tak katalah tak elok. Itu tapi orang yang fahamlah. Okey. Ya. Kalau nak apa, dia ni nak pinjam duit dengan saya ni, okey ke? Dia nak pinjam 1,000. Dia kata minggu depan bayar. Tak apa. Bagus bagi hutang ni, bagus.
Kan? Bagus bagi hutang ni, tapi okey, orang faham lah. Tak boleh bagi hutang lah. Kalau nak bagi tu sedekah tu lah. Nak hutang 1,000 tak ada. Nah, RM50 je. Sedekah tu lah. Kan? Tak mau kita bergaduh lah. Kan? Ya. Gitulah maknanya. Kita tarik nafas panjang sikit, payah nak bercakap sikit, orang akan faham. Sebagai nasihat. Jadi maqasid dia an-nasihatu lil muslimin. La yuzannu bihim annahum aradu at-ta'na 'ala an-nasi awil ghibata. Boleh agak ghibata. Tidak disangka tu, jangan disangka tu, tidak disangka mereka para imam tu, Hasan Basri, Tawus dan sebagainya, bahawa mereka ingin bercakap buruk tentang manusia atau mengumpat. Bukan saja-saja. Bukan kerana perangai mereka ni suka cakap buruk tentang orang, tidak. Jangan sangka macam tu. Ataupun jangan sangka Imam Hasan Basri, Tawus ni nak mengumpat orang dan sebagainya. Jangan sangka macam tu. Innama aradu indana an yubayyinu dha'fa haula'i. Hanya sesungguhnya mereka berkata demikian pada pandangan kami untuk menerangkan kedhaifan, kelemahan golongan ini, likai yu'rafu, agar keadaan mereka diketahui. Keadaan mereka diketahui, orang yang riwayat hadis ni. Lianna ba'dal ladzi dhu'ifu, kerana oleh sebab sebahagian golongan yang didhaifkan ialah kana sahiba bid'atin, adalah pelaku bid'ah, lakukan perkara-perkara bid'ah. Wa ba'dahum kana muttahaman fil hadis, dan sebahagian orang yang dilemahkan itu, dia orang ni tak berapa elok akhlak dan sebagainya, muttahaman fil hadis, dituduh dalam periwayat hadis. Dituduh dalam periwayat hadis. Wa ba'dahum kanu ashaba ghaflatin wa kasrata khata'in, sebahagian mereka adalah orang yang lalai dan banyak kesalahan. Jadi bila mereka adalah pelaku bid'ah, mereka bahkan berani meriwayatkan hadis Nabi yang tak betul, ataupun berani mencipta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka ni muttaham, dituduh dalam periwayatan hadis, mereka tidak segan silu nak mencipta hadis-hadis, cipta hadis-hadis dan sebagainya. Jadi nak bagi nasihat kepada orang Islam, jangan tertipu. Nak jaga keaslian agama, sumber agama, iaitulah hadis. Quran tak ada masalah, dah tak boleh kacau dah. Tapi nak jaga hadis tu, sebab macam-macam hadis yang muncul, maka tengok kepada orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Ada orang bagi kayu kokka, tasbih kayu kokka kat saya. Ambil Ustaz, kayu kokka, tasbih. Dia kata sedap, sedap. Sedap, dia kata pegang. Okeylah, sedap, tak apalah. Tak apa. Sahabat saya lah, kawan saya kan, masih dia bagi tu. Tak apalah. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia jual biji tasbih kayu kokka. Dakwaan dia, dakwaan dari sudut fadilat. Contohnya, kalau tasbih, menggunakan tasbih kayu kokka, digandakan pahalanya. Jadi hari ni saya bawa tak banyak, 50. Kayu kokka yang saya jual ni ambil daripada kepingan kayu Nabi, kapai Nabi Nuh. Kayu dia betul, kepingan kapai dia, bukan pokok lain. Banyaklah. Jadi itu yang mengarut tu. Di mana jumpa kapai Nabi Nuh tu? Kan? Di mana jumpa kapai Nabi Nuh tu? Wallahu a'lam, tak dinyatakan. Berapa banyak kapai yang ada? Jadi yang ni jual 50 biji tasbih, satu tasbih tu harga RM250. Pasal kalau tasbih dengan dia digandakan pahala. Jadi kita pun rasa seronok kan. Kalau yang biasa ni kurang sikit, tak digandakan yang untuk. Jadi kita tertipu dengan perkara-perkara yang sedemikian, sedangkan tak ada apa pun. Kalau rasa sedap nak guna kayu, guna, sedap pegang tu, contoh, tak ada masalah. Tapi bila kita sebut fadilat ni dia mesti ada nas, dia mesti ada dalil daripada syarak ataupun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada.
Tidak ada. Jadi itu satu penipuan atas nama perniagaan. Nak bagi laku barang. Niaga tu tak salah, satu perkara baik. Tapi kita gunakan nak agama. Kita gunakan agama. Jadi kalau ada orang bawa macam tu, kita kena terangkanlah. Ini tak boleh, ni salah ni. Kan? Bukan kita nak bergaduh dengan orang, tidak. Tapi menipu atas nama agama. Menunggang agama, istilah menunggang agama tu. Menunggang agama. Kena jelaskan perkara tu. Baik, itu jadi sinilah maknanya nak sebutlah, ulama-ulama dulu dah sebut. Jadi kita masuk bicara ni bukan kita nak tuduh siapa-siapa, tapi kita nak terangkan idea-idea yang salah, pemikiran yang salah, supaya kita waspada. Jadi kita dah bicarakan yang pertama, muka surat 7, Al-Quran bukan kitab suci. Ini dakwaan bab 2 belum mula lagi. Mula sikit okey. Baik, okey. Muka surat 7, Al-Quran bukan kitab suci. Jadi kita baca yang merah aja. Yang merah tu waspadalah. Mereka menyatakan, pemikiran liberal ni antaranya menyatakan Al-Quran merupakan hasil budaya. Al-Quran merupakan hasil budaya masyarakat Arab. Hasil budaya. Mana bukan wahyu sangatlah. Bukan wahyu sangat. Macam kita lah buat sesuatu tu kerana budaya kita. Kerana budaya kita. Bila tetamu datang, kita jamu dengan pinggan mangkuk baru, cawan baru. Adakah agama kita suruh? Contoh kan. Dan itu budaya masyarakat. Dia jadi budaya tu. Memanglah dalam hadis pun Rasulullah suruh muliakan tetamu. Jadi cara muliakan tetamu, bagilah cawan baru, pinggan mangkuk baru, hidangan kan. Taklah cawan yang pecah sumbing sikit dan sebagainya kan. Bagi cawan yang tak guna tu kan. Kadang-kadang lipas duk kan, basuh dan sebagainya, cawan bau. Jadi budaya kita. Tapi budaya tu ada asas. Jadi dalam pemikiran liberal, Quran ni bukan wahyu sangatlah. Quran merupakan hasil budaya. Lafaz-lafaz Al-Quran tidak suci, tetapi yang suci ialah isi dalamnya sahaja. Isi dalam Quran tu. Makna dia, idea dalam Quran tu suci, tapi Al-Quran sendiri itu tidak suci. Perkataan Al-Quran ni tidak suci. Ini kita cakap benda yang salah, tak kira orang salah faham pula. Tajuk lagi letak elok-elok. Jadi Al-Quran tu tak suci. Maknanya kalaulah kita kata ni Quran ni tak suci ni. Tak suci. Boleh pegang tanpa wuduk, boleh buat bantal kan, letak atas lantai, nak sepak sikit pun tak apa, sebab Quran tak suci. Yang suci ialah bukan ayat, isi je maknanya. Jadi maknanya kalau kata Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim tu tak suci perkataan tu. Idea dia apa? Idea dia tu je. Idea tu abstrak lah, yang tak nampak tu. Yang tu je yang suci. Jadi Quran ni tak ada masalah. Boleh koyak, pijak, nak buat balut nasi lemak, tak ada kertas koyak Quran balut nasi lemak. Sebab Quran tu tak suci. Yang suci hanyalah isi dia saja. Isi itu abstrak lah, kita tarik keluar lah isi tu. Itu yang suci. Lafaz-lafaz Al-Quran tidak suci, tetapi yang suci ialah isi dalamnya sahaja. Al-Quran juga bukan kalam Allah. Quran bukan kalam Allah. Sebab apa? Mana mungkin bacaan Quran dimulakan dengan lafaz Bismillah jika ia kalam Allah. Jadi kalau kalam Allah, kenapa nak mulakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah? Pasal apa Allah nak sebut Bismillah pula? Kalau kalam Allah tu cara penghujaan lah. Boleh faham? Jadi penghujaan mereka, pemikiran liberal ni, mana mungkin bacaan Quran dimulakan dengan lafaz Bismillah jika ia kalam Allah. Mana mungkin Allah memuji zatnya sendiri pada permulaan surah Fatihah jika ia kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berapa Allah nak puji?
Kan? Takkan kita nak puji diri sendiri kan? Kan? Kita tulis surat kepada seseorang dengan nama saya yang suci, yang pengasih dan penyayang, segala puji bagi diri saya yang baik. Kan? Takkan kita nak puji diri sendiri kan? Jadi kenapa kalau Quran kalau Allah, kenapa Allah nak puji diri sendiri? Tak payah pujilah. Itu cara logik pemikiran, logik akal ya. Ya. Jadi mana mungkin Allah memuji zatnya sendiri pada permulaan surah Fatihah jika ia kalam Allah. Sebaliknya Al-Quran ialah kalam manusia saja. Oleh itu kitab Al-Quran tidak perlu dimuliakan, bahkan tidak menjadi masalah untuk dipijak kertas yang mengandungi ayat Al-Quran. Ya, nak boleh buat balut nasi lemak dan sebagainya. Jadi ceritakan bahawa adalah orang yang berfikiran liberal ni, dia nak tunjuk kata kepada masyarakat atau kepada pelajar dia bahawa Quran ni tidak suci. Dia ambil Quran, dia koyakkan, dia konyok-konyok ni, dia letak atas lantai, dia pijak-pijakkan. Ya, menunjukkan bahawa betul pendirian dia bahawa Al-Quran bukanlah kitab suci, ya, bukanlah kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Saya nak baca bawah tu sikit pasal ada nak salah sikit tu. Ya. Umat Islam memelihara kesucian Al-Quran dengan menyebut ia sebagai kalam Allah. Lepas tu titik tu, noktah tu jadikan koma ataupun buang noktah tu. Menyebut ia sebagai kalam Allah dalam peristiwa besar yang disebut mihnah khalqil Quran pada zaman Khalifah Al-Ma'mum, pemerintah Bani Abbasiyah. Jadi peristiwanya bermula pada zaman inilah, ya, pada zaman inilah mihnah khalqil Quran. Ya, maknanya ujian penciptaan Al-Quran, khalqil Quran. Ya. Jadi ulama-ulama zaman tu ditekan supaya menyatakan Quran ini makhluk, ya, makhluk. Maka ulama-ulama bertegas menyatakan bahawa Quran adalah kalam Allah. Ya, ulama bertegas menyatakan Quran kalam Allah. Jadi Quran ni kalam Allah ni pasal ada disebut dalam Quran. Ada disebut dalam Quran. Jadi disebut dalam Quran, ya, dalam surah Taubah kalau tak silap, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila seseorang daripada musyrikin, jika ada seseorang daripada musyrikin istajaraka, minta perlindungan, minta bantuan perlindungan kepada kamu, fa'ajirhu, maka bagilah perlindungan, hatta yasma'a kalam, hingga orang musyrik itu, kafir musyrik itu mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah maksudnya mendengar Al-Quran. Itu Quran itu kalamullah, kalam Allah, ya. Jadi kita kena kata Al-Quran kalam Allah, Al-Quran kalam Allah, ya. Jadi bila kalam Allah, bila sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah, maka dia jadi mulia. Dia jadi, masjid adalah rumah Allah, mulialah masjid tu. Ya? Jadi Quran adalah kalam Allah, mulialah Quran tu. Ya? Jadi kita kata Al-Quran kalam Allah, muliakan Al-Quran itu. Ya? Jadi di sini tak pemikiran liberal tak? Ya, bukan kalam Allah.
ya, bukan kalam Allah, dan Al-Quran itu tidak suci, ya. Sini maknanya satu pemikiran yang beratlah. Bila dah kata Quran tak suci, kalau kata tak pegang Quran tak ada wuduk lagi, tu tak apa, itu khilaf ulama, itu fiqh. Itu fiqh, ya. Kita pegang pandangan, kalau nak pegang Quran, sentuh Quran, ada wuduk. Itu pandangan yang kita pegang, ya. Tapi ada pandangan ulama yang menyatakan tidak perlu wuduk kalau nak pegang Quran. Kalau ada orang bawa pandangan tu tak ada masalah, itu dalam kerangka syariah. Itu dalam kerangka syariah, ya. Tapi kalau kata Quran ni tak suci, Quran ni boleh pijak, boleh balut, buat nasi lemak petas dia, itu sudah bertentangan dengan syariat. Itu sudah bertentangan. Kalau kata tak ada wuduk nak pegang, apalah, kan, ada khilaf di kalangan ulama dalam. Jadi khilaf ulama tu ada sandaran dia. Baik, yang lain tu baca sendirilah, ya. Maknanya baca sendiri. Saya nak baca yang merah-merah tu saja, ya. Permulaan tu. Supaya kita tahu pemikiran saja. Idea-idea dalam liberal ni, ya. Yang kedua, muka surat 9. Muka surat 9, Quran ialah kitab lucah, buku lucah. Ya. Al-Quran ialah kitab yang mempunyai kisah-kisah lucah. Contohnya Maryam yang hamil tanpa nikah, dan umat Nabi Lut yang mempunyai tabiat homoseksual. Jadi Al-Quran secara tidak langsung mempromosikan perkara lucah dalam minda masyarakat. Cara penghujahan dia, apabila Sayyidatina Maryam hamil tanpa nikah. Cara pemikiran liberal, apabila Sayyidatina Maryam hamil tanpa nikah, tetapi Maryam wanita baik atau jahat? Baik. Sedangkan dia hamil tanpa nikah, tapi dia wanita baik. Sebelum dia hamil pun wanita baik, selepas dia hamil pun dia masih lagi baik. Jadi maknanya kehamilan luar nikah tidak menjejaskan kebaikan seseorang. Boleh tak? Apa dia? Tanpa nikah pun boleh. Contohnya Maryam wanita ikutan, antara wanita terbaik adalah Maryam hamil tanpa nikah, tapi dia soleh, dia bertakwa, dia telah dijamin syurga. Jadi maknanya apa yang Maryam buat sebelum tu, katalah perkara tak elok, kan? Katalah perkara tak elok tu, mana secara tak langsung Al-Quran mempromosikan kehamilan tanpa nikah secara tidak langsung. Ini pemikiran. Pemikiran liberal. Ya. Secara halus, ya. Apa itu, ya, Nabi Lut, Quran sebut tentang tabiat homoseksual Nabi Lut, ya, kaum Nabi Lut, ya. Jadi secara tak langsung orang akan terbacalah. Selama ni orang tak fikir benda tu, tiba-tiba baca Quran ada benda ni. Datang idea tu. Datang idea, ikut, kan? Jadi benda tu. Selama ni kita duduk, katalah tak pernah duduk dalam tak pernah tengok maksiat bersemua, kan? Bila terbaca benda maksiat tu, dia rasa nak buat. Kan? Katalah dengar ceramah elok, ustaz pula cerita benda-benda lucah, dia tak pernah buat, tak nak fikir benda tu. Dia dengar ceramah ustaz tu, teringin nak buat. Secara tak langsung mempromosikan. Syaitan jadi bisik jadi tu. Jadi Quran secara tak langsung mempromosikan. Arab jahiliah tak ada benda tu. Rasanya zaman Rasulullah tak ada homoseks ni. Tak pernah dengar, kan? Arab jahiliah buat benda-benda homoseks ni. Tiba-tiba ayat ni turun cerita homoseks umat Nabi Lut. Jadi orang Arab, ada cara macam ni rupanya, boleh buat. Pemikiran tu, ya. Ini yang songsang ni, cara fikir songsang ni, ya. Baik. Jadi cara ringkas jawapan dia,
Kalau kita tengok bahasa Quran, kalau kita tengok bahasa dia, tidaklah bahasa yang lucah, ya, bahasa yang lucah. Sebaliknya bahasa Quran ialah bahasa yang sopan, ya. Kalau kita tengok ayat bawah tu, walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunis nisa bal antum qaumun muslimun. Dan ingat umat Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, ata'tunal fahishata, adakah kamu melakukan perkara keji? Dia tak sebut homoseks, perkara keji. Ma sabaqakum biha min ahadin, yang tak pernah dilakukan oleh seseorang sebelum kamu. Tak ada orang lain buat. Kamu yang mula-mula umat Nabi Lut ni buat. Apa dia perkara keji tu? Innakum lata'tunar rijal syahwatan. Kamu datang kepada lelaki secara hawa nafsu, bukan kepada wanita. Bahasa tu je, setakat tu je. Dia tak cerita detail apa. Kalau buku kitab lucah tu dia cerita detail, kan, dia punya scene itu satu-satu, kan. Ini dua ayat ni je. Dua ayat je. Ada lucah tak? Tak ada lucah apa-apa. Tak ada lucah. Tapi pemikiran manusia tu, dia akan, pemikiran songsang tu, dia akan menganggap Quran adalah buku yang lucah, kitab lucah, ya. Muka surat 10. Kalau kita tengok bawah sikit, muka surat 10 tu, sebelum yang ketiga tu, hubungan kelamin. Hubungan kelamin dalam Quran, bahasa dia apa? Tubashiruhunna la mastumun nisa. Nampak tak bawah tu, tubashiruhunna. Itu bahasa Quran nak menggambarkan hubungan kelamin tu, tak guna hubungan kelamin, tapi guna bahasa yang halus. Tubashiruhunna tu makna kulit bertemu kulit. Tubashiruhunna, halus, sopan. La mastum, kamu bersentuhan, kamu wahai lelaki bersentuhan dengan wanita. Tapi maksud dia maksud adalah maksud itu. Bahasa Quran bahasa yang halus, bahasa tinggi, bahasa sopan. Jadi tidak ada benda-benda lucah dalam Quran, tetapi pemikiran liberal mentafsirkan benda yang dia baca dalam Quran tu sebagai lucah. Baik, seterusnya pentafsiran Al-Quran. Jadi liberal ni dia tak terima tafsiran ulama yang lama-lama tu. Dia nak tafsir balik. Dia tak nak terikat dengan idea lama, pandangan lama, pemikiran lama. Dia nak tafsirkan balik Al-Quran ni. Dia nak tafsirkan balik Quran. Boleh kita tafsirkan Quran, tapi kena ada syarat lah. Syaratnya dari sudut ilmu, syaratnya ada perkara yang qat'i, yang tak boleh nak tafsir lah. Yang ni saja makna dia. So kita kena jaga batas-batas tu. Dari sudut disiplin ilmu, maknanya ulama-ulama sebut bahawa siapa nak tafsirkan Quran, dia mesti ada berapa? 12 kan 16 jenis ilmu. 12 atau 16 jenis ilmu baru layak untuk mentafsirkan Al-Quran. 12 hingga 16 jenis ilmu baru layak mentafsirkan Quran. Ilmu-ilmu dalam bidang agama tu baru layak. Dan menguasai ilmu tu baru layak. Menguasai 12 hingga 16 ilmu tu. Jadi sini, adakah orang yang nak mentafsirkan Quran, cara teori hermeneutik ini, teori yang baru ni, mereka menguasai 12 hingga 16 ilmu tu dengan penguasaan yang sepenuhnya. Baik, mereka menyatakan pentafsiran Quran perlu kepada beberapa perkara. Pertamanya, kritikan sejarah bagi memastikan keaslian teks kitab suci. Nak pastikan teks Quran tu betul tak betul. Sedangkan umat Islam terima dah bahawa Quran tu tak ada tambah dah, tak ada kurang, tak ada tambah dah. Tapi dalam pemikiran beliau nak kaji lagi, nak memastikan keaslian teks kitab suci Quran tu. Yang kedua, proses pemahaman terhadap teks. Proses ini merupakan proses tafsir Quran agar sesuai dengan zaman. Dia nak tafsirkan Quran sesuai, ikut semasa. Ikut semasa ni makna ikut hawa nafsu lah. Ikut hawa nafsu lah, sedangkan kalau nak tafsir Quran, mestilah ada ilmu yang saya sebutkan tadi tu, 12 hingga 16 ilmu tu. Kemudian ada tafsir, muka surat sebelah tu, dan yang Arab tu sikit, tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi,
Tafsir dengan nas, hadis, Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, ataupun tafsir bil ra'i dengan pemikiran rasional, bahasa dan sebagainya, tapi masih dalam kerangka syariah. Masih dalam kerangka syariah, ya. Baik, kita nak lihat contoh, dua contoh. Dua contoh tafsir Quran berdasarkan teori hermeneutik ni supaya sesuai dengan zaman. Ya, yang merah tu muka surat sebelah. Yang pertama, terdapat tafsiran Al-Quran bahawa amalan lewat homoseksual adalah tidak haram. Tidak haram. Pasal apa tidak haram? Sedangkan dah sebut dah umat Nabi Lut tadi tu. Maka hukuman terhadap umat Nabi Lut alaihi salam yang mengamalkan homoseksual merupakan hukum syariah yang terhad terhadap umat tersebut sahaja. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, Nas Quran sebut mereka melakukan perkara keji dan sebagainya, diseksa tu, diazab di dunia tu hanya untuk umat Nabi Lut. Ada tak kena untuk kita umat Nabi Muhammad? Tak ada. Jadi haram tak homoseks? Ada tafsir tu, cara tafsir tu. Ya. Dia ada sandaran dia juga. Sebab sandaran dia ialah dalam syariat Nabi Musa, bila bertaubat bunuh diri. Bila bertaubat bunuh diri. Boleh tak kita syariat kita nak bertaubat bunuh diri? Tak boleh. Oh, itu syariat Nabi Musa, bukan syariat Nabi Muhammad. Jadi sama dia lah. Itu cara tu. Cara. Jadi kita jawab, ya, tengok dulu. Tengok dulu. Kan ada ayat Quran yang lain, ada hadis yang lain dah. Jadi hadis yang lain dah sebut bahawa taubat kita tak perlu bunuh diri. Hadis sebut bahawa homoseks ni haram dan sebagainya, ada hadis. Ada hadis, tapi pemikiran liberal dia tak terima hadis muka surat 2 tu. Perkembangan pemikiran liberal tu muka surat 2 tu, benih pemikiran liberal dalam Islam bermula dengan gerakan anti hadis. Jadi walaupun hadis kata haram dan sebagainya, dia dah anti hadis. Dia dah construction itu dah elok, cantik lah cara, kan. Jadi dia pakai Quran, dia tafsir sendiri, ya. Jadi oleh itu homoseksual adalah harus dan halal kepada umat Islam, dan umat manusia hari ini mengikut tafsiran mereka lah. Satu tafsiran, ya, itu tafsiran baru sesuai dengan zaman ni, ya. Jadi kalau LGBT mana, this is very good explanation of Quran. Boleh tafsir, boleh, tak ada masalah, ya. Adakah mengubah jantina itu mengubah ciptaan Allah? Oh, tidak. Tafsir lagi. Kan? Ulama kata haram? Tak. Dia akan menolak pandangan ulama. Ulama kata tolak, ya. Itu cara liberal. Yang kedua, terdapat tafsiran bahawa zina yang haram. Zina yang haram. Betul? Baik, ini adalah zina yang haram.
Itu dengan beberapa hubungan kelamin dengan 5 jenis manusia antaranya lah ya. Yang pertama, ibu atau bapa sendiri. Lelaki berzina dengan ibu, anak perempuan berzina dengan bapa sendiri, itu haram. Dengan anak sendiri, ya, anak sendiri, dengan adik-beradik, dengan isteri orang atau suami orang. Nak berzina jangan cari isteri orang, nak berzina jangan cari suami orang, cari yang bujang. Ataupun isteri kepada ibu bapa kandung, maknanya ibu tiri atau bapa tiri. Ibu tiri atau bapa tiri. Jadi 5 ni kalau berlaku hubungan kelamin, zina haram. Lain daripada 5 ni, zina halal. Ya. Jadi adalah zina halal. Lain daripada zina pun ada halal, ada haram. Jadi maknanya kalau kita tengok ni, maknanya dengan rakan sepejabat. Kan? Kita duduk kerja pejabat, ni budak baru masuk kerja ni, umur 24, bujang lagi ni. Boleh lah. Halal. Kan? Kita ajak dia keluar makan tengah hari kan. Kita kerja pejabat, ni budak perempuan ni baru masuk kerja ni, kita pun baik dengan dia, ajak keluar makan tengah hari lah. Kan? Halal. Kalau suami orang maknanya dia berzina dengan orang bujang, halal lah. Perempuan, kalau saya berzina dengan perempuan bujang, halal lah. Pasal bujang, dia lah haram sebab dia berzina dengan suami orang. Dia yang haram. Dosa masing-masing tanggung lah, mana boleh tanggung dosa dia. Jadi kena bujang sama-sama. Jadi ini maknanya orang yang dah kahwin pun boleh buat benda tu. Syarat dia mana? Maknanya dah kahwin, cari yang bujang lah, perempuan bujang-bujang. Dah kahwin, isteri orang, cari lelaki yang bujang-bujang. Halal. Dia mentafsirkan wala taqrabuz zina tu, jangan kamu menghampiri zina. Itu cara pemikiran ya. Jadi kita nampak ni jelas ya, penyelewengan jadi tapi orang yang moden hari ni mungkin sukalah, jangan jauh dari masjid, jauh dari surau, jauh daripada pengajian agama, dia suka ya. Dan saya berjumpa tu orang tu, dia kata betul zaman dia kerja dulu 30 tahun dulu pun ada pemikiran yang kita tak payah kahwin, tak payah saksi, tak payah wali, tak payah saksi, kita suka sama suka cukup lah kan. Dia kerja pejabat besar lah, cerita dia tu pejabat besar dan sebagainya. Jadi tak apalah idea dia tu. Tapi tengah hari tengok keluar 2 lelaki perempuan, kita ingat keluar pergi makan, keluar pergi shopping mana-mana. Wallah. Rupanya dia ada tempat khas untuk buat benda-benda ni. 30 tahun dulu ada dia kata. Tambah sekarang lagi lah dengan teknologi nak berhubung dan sebagainya kan. Ada. Itu tafsiran cara Quran je lah, mereka tak tolak Quran, tapi cara mereka tafsirkan tu. Wala taqrabuz zina tu, ayat muka surat 12 tu, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan menghampiri zina, kerana zina adalah keji dan buruk jalannya, buruk kerosakannya. Kemudian satu lagi, pluralisme agama. Pluralisme agama. Okay. Pluralisme agama dah ulai berlawanan dengan inna ad-dina 'indallahil Islam tu. Berlawanan dengan inna ad-dina 'indallahil Islam. Baik, muka surat 17. Ketiga-tiga agama samawi sama saja. Ketiga-tiga agama sama saja. Sama. Maknanya agama Islam, Yahudi dan Nasrani adalah sama. Sebab tu dia mungkin ada gerakan Abrahamic faith. Kepercayaan Ibrahim, Abrahamic faith. Dia gabungkan 3 agama ni.
Kalimah sawa merupakan kalimah yang penting. Oleh itu kebenaran bukan dalam Islam sahaja, tetapi titik persamaannya ialah penyembahan kepada Tuhan yang Esa. Ya. Maka agama Kristian atau Nasrani, Yahudi ialah agama yang benar. Nah, berdasarkan ayat Quran ni. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah wahai Nabi, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kita semua, kamu semua kepada kalimah yang satu, kalimah yang sama antara kita, antara kami dan kamu, iaitu tidak menyembah Allah dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala. So konsep dia adalah kalimah sawa. Kalimah sawa, ya. Jadi maknanya sembah Allah jangan syirik. Maknanya Yahudi ke, Nasrani, Kristian ke, apa ke, ni makna tiga agama tu, agama samawi sama sahaja. Ya, sama sahaja, ya. Jadi kalimah sawa bermaksud mentauhidkan Allah dan tidak melakukan syirik. Tiga agama iaitu agama Yahudi, Nasrani dan Islam disebut sebagai agama samawi kerana memilih kitab suci yang diwahyukan kepada Rasul, iaitu Taurat, Injil dan Al-Quran. Ya. Tapi lah maknanya Islam tidak memperakui pluralisme agama. Kalau pluralisme agama tu dia lebih luas. Pluralisme agama yang tadi tu dia lebih luas. Mana semua agama, mana-mana agama tak kisah. Sebab semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar, sama dari sudut kebenaran. Yang ni dia sempit sikit, ketiga, dia khususkan tiga agama ni saja. Agama Islam, agama Nasrani dan agama Yahudi. Jadi walaupun Yahudi ada asasnya juga, Nasrani ada asasnya juga, tetapi Allah menyatakan bahawa perkataan mereka tu adalah kufur, pada muka surat 18 tu. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahim yudahihuna qaulal ladzina kafaru min qab qatalahumullah. Yahudi kata Uzair anak Allah, Nasrani kata Masih anak Allah. Itulah perkataan mereka dengan mulut mereka. Yudahihuna qaulal ladzina kafaru. Mereka menyamai perkataan orang yang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka. Kerana kafir, kufur. Ya, kufur. Jadi bawa maksud kalimah sawa tu makna masuk Islam. Ya, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Seterusnya jalan masuk syurga melalui pelbagai agama. Jalan masuk syurga melalui pelbagai agama. Syarat masuk syurga bukanlah hanya kerana agama Islam. Syarat masuk syurga bukanlah hanya kerana agama Islam. Syarat masuk syurga ialah keikhlasan dalam ibadat, berakhlak mulia dan melakukan kebaikan. Sesiapa sahaja akan dapat masuk syurga di akhirat walaupun tidak beragama Islam. Syarat dia mesti ikhlas, berakhlak mulia dan melakukan kebaikan. Ya. Syarat keimanan tu tak penting sebab agama tu semua sama. Semua agama adalah sama kebenaran. Jadi maknanya kalau baik maknanya kalau Sami Buddha tu baiklah tak? Yalah, dia tak mencuri, dia pun zuhud, sebagai kan. Dia maknanya dia layak masuk syurga lah. Pelbagai agama, ya. Jadi kita dalam Islam tak boleh, mesti beriman dulu, baru dikira, ya. Bukan jadi baik je, dia mesti beriman dulu. Mesti beriman baru dapat masuk syurga, ya. Muka surat 20, golongan ahli kitab tidak kafir. Ya.
Mereka menyatakan golongan ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Kerana Yahudi dan Nasrani masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Jadi dalam ayat tadi tu, ayat muka surat 18 tu, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, ada Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Jadi Yahudi dia tahu Allah, dia mengaku Allah. Dan Nasrani pun, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, Nasrani menyatakan Masih itu adalah anak Allah, bukan anak Tuhan, anak Allah. Jadi Allah tu ada dalam terma, dalam pemikiran, dalam agama Yahudi, ada dalam agama Nasrani. Allah tu ada dalam agama Yahudi, ada dalam agama Nasrani. Jadi mereka tak kafir lah. Mereka tidak dikira sebagai kafir. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu tidak dikira sebagai kafir. Tetapi bila tengok dalam Quran, saya sebutkan beberapa ayat Quran tu, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah orang kafir daripada ahli kitab dan orang musyrikin. Orang musyrikin ni semua berhala tu musyrikin, kafir. Ahli kitab pun Allah kata kafaru, kafir juga. Jadi ahli kitab kafir. Ya. Kemudian Quran kata kafir, laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibnu maryam, telah kafirlah orang yang berkata bahawa Allah adalah al-masih anak Maryam. Nas Quran kata telah kafir. Orang yang kata Allah itu adalah al-masih, Nasrani. Nasrani maknanya dia Trinity kan, Trinity. Maknanya Al-Masih tu, Isa Al-Masih tu salah satu daripada Tuhan dan dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan. Itu pun Allah kata kafir. Walaupun mereka kenal Allah, mereka gunakan nama Allah, tapi Allah kata laqad kafaro, telah kafir. Jadi bagaimana kita nak kata ahli kitab tidak kafir, sedangkan Allah kata dah kafir. Itu Allah ulang berapa kali tu? 2 kali tu. 72, 73. Laqad kafara alladhina qalu, ayat 73 pun laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasa. Telah kafir orang yang kata Allah tu salah satu daripada 3. Trinity lah. Trinity tu. Itu pun kafir. Ya. Dan ambil satu lagi muka surat 22. Ya, balik tu nak kena baca balik tu huraian tu. Ahli kitab luas maksudnya. Ahli kitab luas maksudnya. Apakah ahli kitab? Siapakah yang dikatakan sebagai ahli kitab? Tafsiran kita ahli kitab ialah Yahudi dan Nasrani. Itu tafsiran kita yang kita pegang. Ulama-ulama kita hurai macam tu. Tapi dalam pemikiran liberal, ahli kitab tidaklah terhad kepada golongan Yahudi dan Nasrani sahaja. Tidak terhad kepada Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya, ahli kitab ialah golongan yang diberikan kitab. Ahli kitab mana? Orang yang diberikan kitab. Yahudi dan Nasrani ialah ahli kitab. Buddha ialah ahli kitab kerana ada kitab suci. Hindu ialah golongan ahli kitab kerana ada kitab suci yang diberikan. Jadi mana-manalah, mana-mana agama yang ada kitab suci, mereka tu adalah ahli kitab. Qadiani ada kitab suci tak? Qadiani. Ajaran Qadiani ada kitab tak? Ada kan? Ada, mesti ada. Mesti ada kitab suci dia tu yang menjadi pegangan pengikut dia tu. Jadi ahli kitab tak? Ahli kitab. Jadi kalau mana-mana agama tu, kalau ada kitab suci dia, ada holy book dia, ahli kitab. Jadi bila Quran kata ahli kitab, Allah halalkan makanan ahli kitab, maknanya makanan sembelihan Hindu halal lah. Ahli kitab. Ahli kitab.
Allah halalkan lelaki Islam kahwin dengan wanita ahli kitab. Jadi boleh tak kahwin lelaki Islam, saya nak kahwin dengan wanita beragama Buddha ahli kitab? Boleh. Ahli kitab. Luas kan. Katalah ada agama lain, agama yang kita tak pernah dengar, kan? Katalah pergi lelaki Muslim pergi belah mana? Belah Afrika ke Brazil ke, ada satu agama tak pernah dengar agama ni. Tapi tanya ada kitab suci tak? Ada kitab suci. Ahli kitab. Boleh ya? Ahli kitab. Ada luar tafsirannya. Ya, mana-mana agama yang ada kitab, maka penganut agama tu adalah ahli kitab. Ya, ahli kitab. Konsep dia gitu. Ya. Kalau nak gurau tak apalah. Ada sahabat saya tu dia banyak buku, banyak kitab lah. Kitab bilik pejabat dia tu rak penuh. Lepas tu atas lantai tu penuh kan. Kita pun masuk bilik dia, Masya Allah, haza min ahli kitab, ini ada orang ahli kitab. Besar banyak kitab. Itu gurau-gurau tak apalah, gurau-gurau kan ya. Ahli kitab ini serius ni, maknanya luas tafsiran tu ya. Tidak ada ulama kata macam tu. Tidak ada ulama kata begitulah. Ulama nyatakan ahli kitab Yahudi dan Nasrani sahaja ya. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Nanti kita akan sambung. Sambung lagi lah sikit lagi. Kita baca yang merah-merah tu lah. Cepat sikit. Jadi ada masa 2 minggu ni, baca baliklah bagi hadam. Untuk faham dan jawab balik persoalan tu. Ada soalan apa? Ya. Ya. Iyalah ya. Maknanya ahli kitab ni maknanya Yahudi Nasrani, maknanya asal tu ada wahyu lah, asal ya, asal tu. Sebab tu ahli kitab pun kita tafsirkan Nasrani, kita tak tafsirkan sebarang Kristian, tafsirkan yang maknanya yang asal tu, yang asal maknanya yang mungkin Kristian di Mesir, Kristian di Syria, mereka tu zaman Nabi tu mereka dah ada dah. Mana datuk nenek mereka dah ada dah asal kan. Tapi yang Korea baru masuk Kristian, Jepun itu dah bukan asli dah tu kan. Tu tak ditafsirkan sebagai ahli kitab walaupun mereka beragama Kristian. Jadi kalau nak kata Kristian pun Kristian yang sana tu, yang Mesir, Syria, yang duduk kawasan Palestin kalau ada kan. Kawasan Jordan kalau ada. Itu mana zaman Nabi mereka dah ada dah. Tu gereja-gereja besar zaman tu dah ada dah. Jadi mereka diiktiraf sebagai ahli kitab. Tapi jadi agama lain tu taklah. Tak ada. Memang dah agama tu dah ada. Agama Buddha, Hindu lebih awal daripada Islam. Buddha 2500 tahun daripada kita sekarang ni. Daripada Nabi Isa sekarang 2021, Nabi Isa, Buddha 2500, selang 400 tahun lebih dah ada dah. Tapi tidaklah disebut dalam Quran ataupun dalam hadis yang mengakui bahawa mereka sebagai ahli kitab, tak disebut hanya Yahudi dan Nasrani sahaja. Ya. Yang mungkin ortodok lah, yang ortodok yang lama-lama ya, ortodok yang tu yang asal yang lama tu, itu mungkin termasuk dalam ahli kitab. Kristian ortodok yang rabai-rabai tu lampu panjang, besar kat persoban itu kan. Kalau di Mesir tu Baba Shanuda, tu yang lama-lama mungkin. Kalau tanya ulama-ulama sana, mungkin itulah ahli kitab ya. Jadi kita tak iktiraf lah yang Kristian kita ni sebagai ahli kitab, tak dikira sebagai ahli kitab ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.